Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya Cikgu Nur Afandi bin Mahyidin. Kita akan membincangkan sains SPM bagi tingkatan 4, iaitu bab yang ketujuh, sistem koordinasi. Itu dalam silibus baru KSSM. Bab yang ketujuh iaitu koordinasi badan. Di sini pelajar boleh melihat di mana terletaknya kelenjar-kelenjar yang insyaAllah kita akan pelajari selepas ini. Itu pituitari terletak di bahagian otak. Sini kelenjar thyroid dan juga pankreas, adrena, testis dan juga ovari. Dan pelajar juga untuk memudahkan pelajar menguasai topik ini, pastikan pelajar menguasai kata kunci. Di sini ada kata kunci iaitu sistem endokrin, kelenjar endokrin, hormon, ketidakseimbangan hormon, kesan penyalahgunaan dadah, kesan penyalahgunaan alkohol dan juga minda yang sihat. Hormon ialah apakah yang dimaksudkan dengan hormon? Apakah kelenjar endokrin yang terdapat dalam badan manusia? Apakah kepentingan hormon? Apakah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan? Dan apakah kepentingan minda yang sihat? Rawatan hormon menopause adalah satu keadaan apabila ovari berhenti mengeluarkan ovum, iaitu telur, dan kita haid wanita itu berhenti. Keadaan ini biasa berlaku pada wanita yang berumur 45 tahun hingga 55 tahun. Semasa menopause, hormon estrogen di dalam badan akan berkurangan dan menghasilkan simptom-simptom seperti sukar tidur, sakit otot dan sendi, rasa resah dan beberapa simptom lain. Rawatan terapi penggantian hormon, iaitu HRT, dipercayai dapat mengatasi simptom menopause ini. HRT boleh dilakukan dalam bentuk terapi estrogen, progestin, iaitu EPT. Jika wanita berkenaan masih mempunyai rahim, atau terapi estrogen, iaitu ET, bagi mereka yang telah menjalani pembedahan membuah rahim, HRT bermatlamat untuk memulihkan tahap hormon wanita bagi membenarkan tubuh mereka berfungsi normal semula dengan menggantikan hormonnya semakin berkurangan apabila mendekati fasa menopause. 7.1 Sistem endokrin manusia. Sistem endokrin dan fungsinya. Badan manusia mempunyai satu sistem yang dikenali sebagai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah salah satu sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Apakah yang anda rasa jika tersempak dengan ular ketika bermain di padang? Adakah anda akan melarikan diri dengan laju? Kenapakah keadaan yang anda nyatakan tadi berlaku? Jawapannya mudah, iaitu untuk menyelamatkan diri daripada bahaya. Mari kita lihat satu situasi di bawah. Ini situasi yang kita lihat, seorang pemuda di sini melarikan diri apabila ular, melihat seekor ular. Jadi kelenjar endokrin merembeskan hormon menyebabkan peningkatan. Yang pertama, denyutan jantung. Bila tengok ular terkejutlah, maka jantungnya akan berdebar, bergerak dengan kencang. Seterusnya yang kedua, kadar pernafasannya semakin kencang, tekanan darah sama aras glukosa darahnya semakin bertambah, termasuk juga kadar metabolisme. Ini yang berlaku, ada 5 perkara yang berlaku ketika peristiwa tersebut, iaitu peristiwa ternampak ular tadi, keadaan berdebar lah, ketakutan. Lari dengan laju. Kesannya ialah jantung mengempal lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Kedua, otot mendapat lebih banyak tenaga. Yang ketiga, lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa. Ini contoh sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Itu organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Duktus ni kira macam salur lah. Salur darah. Di mana hormon tersebut bergerak. Macam salur darah lah. Seterusnya kita tengok rajah 7.2 menunjukkan cara koordinasi hormon bertindak.
Okey, di sini kita tengok macam mana hormon dirembeskan dibawa oleh peredaran darah. Yang pertama, merangsang fungsi merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Yang kedua, dirembeskan dengan kuantiti yang sedikit, dibawa oleh peredaran darah dan organ sasaran, termasuk reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Bergerak balas adalah perlahan, sejenis protein dan kesan adalah lama. Inilah hormon ya. Jadi kelenjar endokrin ini dia ada 3 fungsi ya. Kelenjar endokrin ini yang pertama fungsinya untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Tadi kita tengok macam mana keadaan pemuda tu ketakutan ya. Itu satu contohlah. Yang kedua ialah kelenjar tanpa duktus, maknanya tidak ada saluran ya. Duktus. Yang ketiga, kelenjar endokrin juga adalah dia merembeskan. Tadi kita baca dia 7 perkara tadi ya. 6 perkara fungsi dia ketika merembeskan hormon. Okay, fungsi dia yang ni ya. Okay. Seterusnya cara koordinasi hormon bertindak. Sini aliran darah. Okey, di sini salur darah lah. Jadi aliran darah bergerak sini. Satu organ sasaran, kita tengok di sini, satu kelenjar endokrin, itu hormon. Seterusnya kita melihat 7.3 menunjukkan kelenjar endokrin utama dalam kedudukan di dalam badan. Okey, di atas ni ialah dikenali sebagai kelenjar pituitari. Dia adalah menguasai ya, mastermind menguasai semua kelenjar-kelenjar yang terdapat tubuh badan manusia, dia yang menguasai. Okey, di sini dikenali sebagai kelenjar tiroid yang terdapat di tengkuk manusia, tiroid. Dan di sini yang bentuk macam daun ni, ini dikenali sebagai kelenjar pankreas. Sebelah ni pankreas yang ni. Okey, yang di tepi dia macam root C ni, ini dikenali sebagai ini pankreas semuanya pankreas. Okey, dia macam terung ni. Okey, terung ni ini adalah ginjal dalam sistem dalam sistem perkumuhan. Tapi dia di atas ni. Pelajar kena berhati-hati soalan. Kalau sini ialah ginjal, yang di atas ginjal. Ini ialah kelenjar adrenal. Ada 2, sepasang lah. Sini satu, sini satu. Sebab ginjal ada 2, maka di atas ginjal ni dikenali sebagai kelenjar pankreas. Seterusnya ialah bergantung kepada jantina lah. Kalau dia seorang lelaki, maka dia ada testis, kelenjar testis. Manakala perempuan, dia ada kelenjar ovari. Yang berfungsinya untuk seks sekunder. Okay, ini apa yang kita tengok tadi sebelah ni, nampak Okay, kelenjar thyroid itu terletak di bahagian tekuk lah. Kelenjar adrenal yang di atas ginjal tadi, yang bentuk daun tadi ialah pankreas ya. Okey, testis ini bergantung kepada jantina. Yang terakhir, jadual 7.1 menunjukkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey, yang dekat otak tadi, kelenjar pituitari. Jadi hormon yang dirembeskan adalah hormon antidiuresis dan hormon pertumbuhan, ADH dan juga GH. Jadi fungsi ADH ialah mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Dan yang kedua, hormon pertumbuhan GH. Kata sini ataupun growth hormone, ia ada 4 sini, merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa dan juga mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Untuk kelenjar thyroid pula, dia merembeskan hormon tiroksina dan fungsinya adalah mengawal kadar metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Dan kelenjar adrenal pula merembeskan hormon adrenalina, iaitu fungsinya sebagai menyediakan badan kita untuk bertindak dengan keadaan kecemasan. Macam case tadi lah. Contoh bagaimana pemuda tu terkejut bila melihat ular. Meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung dan juga meningkat kearas glukosa dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Pankreas iaitu merembeskan hormon insulin, mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan dalam hati. Jika berkurangan, maka seorang itu akan terkena penyakit diabetes. Seterusnya ovari yang mengeluarkan hormon merembeskan estrogen, mengawal ciri fungsi dia ialah mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Dia juga menghasilkan hormon progesteron iaitu mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio dalam proses penghamilan lah.
Seterusnya dalam untuk kelenjar endokrin untuk lelaki, testis ya. Jadi hormon yang dihasilkan, dirembeskan ialah testosteron dan fungsinya ialah untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai dan merangsang penghasilan sperma.